Okay, baik. Alright. Alright. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih yang menonton live bersama dengan Best FM. Dan hari ini cukup-cukup bertuah. Yang mana semalam pun pendengar-pendengar kita dan juga follower-follower dekat Instagram, Facebook dan juga media sosial kami dekat Best FM, kita dah pun bagi tahu kat dia orang semua. Betul, yang mana kita akan ada live hari ini bersama dengan Go Coach Team. Okey, kita tahu minggu lepas hari Sabtu hari tu sempena dengan Hari Sukan Negara. So, kita nak bersama dengan coach kita hari ini. Tapi Kak, sebelum tu kita kenalkan. Betul. Nama saya Kai, dan saya Ika. Dan juga kita ada Coach Neil, kita ada Coach Rasid daripada dan juga Coach Mustaqim untuk hari ini. Dan hari ini cukup bertuah, kita kena hidup sihat, Wak. Wah pula. Ika. Kita kena hidup sihat, baru kata kesihatan kita berpanjangan, betul tak? Betul. Sihat. Salah satu kesihatan yang perlu kita jaga, bukan daripada segi fizikal saja tapi mental pun kita kena jaga. Serius lah? Betul. Kau tahu Stella cantik kan? Well, jangan ada luaran. Uji sikit belagak Okey, Assalamualaikum. Coach Rasid. Sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Thank you. Okey. Coach Neil sihat? Sihat, Alhamdulillah. You sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sihat. So, kita nak mengetahui sebenarnya apa tu Jom Aktif bersama Go Coach at Best FM sebenarnya, kan? Okey, tapi kita nak bagi kepada Coach Rasid dahulu. Sebenarnya kita nak tahu apa sebenarnya yang kita nak tahu tentang Go Coach ni kan? Silakan Coach. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih Best FM kerana jemput kami untuk share about Go Coach. So maybe kita boleh video boleh tak? How you want to share the screen? Boleh. Kita tengok video tentang Go Coach. Alright. So if I can share the screen. Sekejap ya. Okay. Nampak ke? Nampak. Okay, teruskan Coach. Okay. Alright. Dengan Go Coach, anda boleh menjadi seorang jurulatih kepada mereka yang ingin meningkatkan kemahiran bersukan. Setelah saya mendaftar dengan Go Coach sebagai jurulatih badminton, saya dah boleh mula menerima tempahan. Tengok. Ada seorang pemain badminton yang menempah saya sebagai jurulatih. Saya terima tempahan tersebut dan lakukan baik mungkin sehingga di mahir. Saya harap kamu akan menjadi pemain badminton yang hebat. Saya akan dibayar oleh pihak Go Coach setelah sesi latihan kami selesai. Apa anda tunggu lagi? Anda boleh menjadi jurulatih untuk sukan yang anda mahir. Daftarlah dengan Go Coach. Kita maju bersama e-Rezeki. Daftarlah sekarang di erezeki.my. Okay. Itu video dia. Alright. Okay, video dia. So basically kalau kita pergi ke gocoach.my, kita akan nampak this, kita akan boleh cari any kind of sports, and kita boleh juga mencari any kind of sports coaches dalam ni. For example, kalau kita klik dekat gambar coach tersebut, kita akan nampak coach punya profile dan kita boleh book dia secara fizikal ataupun online dan sebagainya. Jadi terlalu banyak function dalam ni, saya tak boleh terangkan sekarang, saya rasa tak cukup masa nanti. So apa yang kita boleh sharekan sebenarnya adalah berkaitan dengan program-program yang kita nak tawarkan pada Hari Sukan Negara lah. Boleh tak? Alright. Kita share sedikit pasal program. Okay. Right. Boleh Coach. So untuk Hari Sukan Negara ni basically kita memberi peluang kepada rakyat Malaysia luar sana percuma 1 jam coaching ya. Di mana-mana sahaja coach akan datang di tempat anda. Hanya pilih sukan, cari tempat yang berdekatan dengan rumah anda, coach akan datang tempat anda dan kalau ada 5 orang dan kita akan datang di sana. Jadi apa-apa jenis sukan pun tak apa. Memanah ke, zumba ke, fitness and anything. Besides than that, kita juga mengalu-alukan juga siapa-siapa yang nak jadi sebagai jurulatih sukan boleh dapat secara part time. Mereka akan dapat bayaran 600 hingga 3,000 sebulan ikut rajin tak tidak, dan register secara percuma di awal online juga, semua online lah.
Okay. Dan kita Kriteria juga macam mana coach cari untuk jadi jurulatih tu? macam mana? Kriteria yang macam mana untuk menjadi seorang jurulatih tu? Kriteria sebenarnya sekurang-kurangnya anda pernah menyertai pertandingan sukan di peringkat negeri dan ke atas. Okey. Macam tu. Dan kalau lebih baik mempunyai ISN level 1, Institut Sukan Negara, dan sukan level 1. Okey. Ataupun punya sukan-sukan sijil kejurulatihan di bidang-bidang tertentu lah. Contohnya swimming, ada jurulatih swimming sebagainya. Jadi itu kita lihat juga. Kepada mereka yang punya experience tapi tak ada sijil, juga boleh datang kepada kita dan kita akan bantu macam mana untuk dapatkan sijil tersebut. Macam tu. Okey. Baik. Dan sepanjang bulan juga kita akan adakan banyak juga conference ataupun track talk international dengan rakan-rakan kita di Kanada, Brazil dan Finland. Mereka akan share bagaimana aktiviti sukan di negara-negara mereka lah. Alright, so kita tengok sini juga kita ada juga promosi juga di luar sana untuk yang suka-suka individu, renang, futsal sebagainya juga mempunyai promosi-promosi lah 30%, 10% dan sebagainya. Jadi pergi kepada website kita dan boleh booking semua jenis sukan. Apa-apa sahaja kerana kita mempunyai lebih daripada 4,000 jurulatih sukan dan sekarang ni kita banyak dah 10,000 lebih juga pemain telah menyertai GoCoach sejak 2016. Alhamdulillah. So saya rasa itu sajalah saya nak share tentang GoCoach yang mana anda boleh cari sendiri. Kita ada juga ada hari itu pun kita ada di Putrajaya. Kita nampak sini ada Rashid Siddiq Siddiq sama kita juga hari tu. Juga support kita as well. Dan ramai jugalah basically kita bantu juga atlet bekas-bekas atlet kebangsaan juga yang untuk jadi coach di sini. Boleh juga macam contohnya kita ambil dia kat hujung ni kita ada yang baju putih ni basically kanan kita ni adalah Coach Zarina. Dia merupakan bekas pemain daripada badminton Singapura yang mereka merupakan professional coach di Malaysia sekarang ni. Alhamdulillah. I think that's all from me lah. Okay, so boleh teruslah tu website so much. coach ni kalau nak tengok sukan apa kan untuk hire coach. Okay coach, ada lagi yang nak ditambah? Tidak, saya rasa saya bagi peluang kepada coach saya. Baik. Jadi apa yang kita boleh tengok dengan coach tadi kan? Apa yang kita dengar daripada Coach Rashid, memang daripada awal mereka mengetengahkan kesihatan lah. Betul. Kesihatan dan juga mereka ni membawa kita ni supaya bersemangat lagi untuk bersukan lah. Kan dengan coach-coach yang berpengalaman jauh dan yelah sekarang ni kita bukan sahaja bersama dengan Coach Rashid, kita bersama dengan Coach Nir dan juga Coach Mustaqim. Dan kita nak tahu juga Coach Nir dan juga Coach Mustaqim, suara dia orang kita tak dengar lagi. Betul. Okey, sebab kita ada 5 topik hari ni tau. Kita nak pergi ke topik kita yang pertama iaitu nutrition tips. So kita nak bersama dengan Coach Mustaqim dan juga Coach Nir. Maybe ramai sebenarnya kan yang nak tahu, yang nak mengenali Coach Mustaqim dan juga Coach Nir, berapa lama dah jadi coach. Mungkin boleh perkenalkan diri. Ladies first lah. Ladies first. Gitu. Okay. Hai, Assalamualaikum, saya Coach Nir. Saya Zumba instructor. Selalunya kalau Zumba instructor kurang sampai ni. Okay, saya berkecimpung dalam bidang Zumba almost 10 years. And dia pun I mean almost that ni lah a few years ago lah. Okay. Saya Nir, Zain Nir. Okay. Coach Mustaqim pula. Alright, hi, Assalamualaikum semua. So nama saya Mustaqim. Saya seorang coach, part-time personal trainer. Dan juga saya seorang atlet, ultimate frisbee. Saya nak cakap jadi coach, officially jadi coach actually dah tahun lebih sebab baru habis belajar part-time last year. Dan tapi dalam bidang sukan ni saya dah jadi atlet dari sekolah lagi. So dalam bidang sukan kita lepas memasukkan dia lagi lah. Macam malu-malu Coach Mustaqim, boleh keluarkan sikit suara dia. Tak dengar suara? Awak suka kan? Okay Mike, rapatkan mic tu. Okay. Alright, silakan. Alright, nak lagi sekali? Sambung sikit lagi yang ujung tadi tu. Macam mana? Biar pengalaman lebih Pengalaman
dalam sukan ni kira almost 10 years, lebih daripada 10 years lah. So dari start dari sekolah kan, start dari sekolah. So sampai sekarang saya bermain lagi lah sukan. Okay, so kita nak ke topik kita yang pertama iaitu nutrition tips. Macam mana agaknya kita nak jaga pemakanan dekat rumah, dekat luar setiap hari. Mungkin Coach Mustaqim boleh share kan? Okay, so saya to be honest, I'm not a nutritionist, but I can give advice lah. Kita as a PT, kita bagi advice to our client. So kita macam mana kita tahu KKM ada bagi pinggan sihat. Kita panggil dia pinggan sihat. So ada suku separuh. So suku separuh ni, suku is carbohydrate, and then another suku is protein, and then another half yang separuh tu ialah sayur dan buah. Betul. So this is basically secara generalnya ialah pinggan sihat lah yang kita semua sesuai lah untuk makan. Tak kisah umur, peringkat usia dan tak kisahlah kerja apa semua. Cuma for me, what kind of food you ambil sebenarnya, that is important. Dia boleh jadi suku-suku separuh, memang boleh. Tapi kalau sukunya nasi goreng, ikan goreng, pisang goreng, buah tapi pisang goreng. Tapi pisang goreng tu. So it's the quality actually. Kita dah educate people untuk quantity. So sekarang ni masa dia untuk kita educate people to quality pula. Quality of food kan. Sebab kadang-kadang ada orang macam diet tapi tak jadi. Kenapa? Kadang-kadang dia quality. Macam tu lah. Sebab ada orang dia dah cut tapi tak jadi. Kenapa dia tak jadi? Dia dah cut sampai kadang-kadang nasi pun tak makan. Padahal carbohydrate is important. Sebab macam mana nak break down the protein. So sampai tak makan kan. So macam apa yang lack kat situ is actually the quality of food. So yeah. You selama ni saya salah Ika. Saya buat separuh suku. Macam mana? Ya ke? Yang nasi tu separuh lah. Yang nasi tu separuh. So maknanya kalau kita ni Coach, kalau kita ni kurangkan kepada nasi tapi kita lebihkan kepada benda-benda minyak pun tak jadi. So maknanya kita beratkan segala-galanya. Yes, quality. Yes. Quality. So selama ni saya salah dah. Bila dengan kita baru tahu dah. Baru dapat clear dah, baru jelas. Okay, Coach Nir. Kita nak tahu. Okay, macam saya saya setujulah dengan Coach Mus tadi tu. Cuma saya nak tambah lah. Pandemik ni kita perlu tambah sikit, bukan tambah sikit, kita perlu mengambil vitamin-vitamin yang lengkap. Selain daripada makanan tadi tu, bukan vitamin C. Lepas tu diet yang seimbang. Lepas tu nutrisi untuk orang tu dipengaruhi juga oleh faktor umur, jantina, status kesihatan dia sendiri, gaya hidup dia, ubat-ubat yang dia ambil semua. Itu semua memainkan peranan juga. Jadi untuk saya nak tekankan guys ni macam vitamin C harian tu digalakkan untuk lelaki dewasa adalah 90 mg. Untuk lelaki 25 mg untuk wanita dewasa. Ada quantity, okay. Dia tak sama tau. Sama, lain lelaki dan juga wanita. Perbezaannya di situ. Faham? Baik. Jadi Coach ni, kalau macam kita sekarang ni lah, macam Coach ni cakap tadi kan, kita dalam keadaan pandemik sekarang ni sebenarnya susah. Bagi saya jujur saya kata memang susah untuk kita nak jaga makanan. Dengan kita sekarang ni work from home dengan makanan dalam peti tu sendiri kan. Nak disiplin tu susah tau sebenarnya. Betul. Jadi kalau ni untuk diri saya lah. Okay. Kalau Coach ni atau Coach Mustaqim nak kan, ada tips untuk orang yang nak bagi betul-betul menjaga makanan kat rumah ni, ada tak? Okay, kena jawab. Keputusan dia sebenarnya disiplin tu. Ya. Kan? Disiplin bukan Islam. Betul. So, kalau nak disiplin tu kita ni lah, kalau kita nak betul-betul kita kena buat lah kan. Kita kena macam mindset tu kena tukar, and then another tip is jangan tukar 100% kan. Tiba-tiba je makan
kita selalu dah makan macam ni, lepas tu kita tukar 100%. So kadang-kadang badan terkejut. So kita sikit. Yelah. Orang kata nak Bila sedar, dah tak nak badan sedar. sedap, yes, badan sedap baru Okey, kita ada satu baru video tukar. aku nak tunjuk Ha. mengenai nutrition tips ni. Ada video ke? Kalau tak ada tak apa, kita Video. Kita ada video, so kita nak play video ke? Okey, boleh boleh. silakan. Tentang Alright. nutrition tips. Yes. Kita share video. Oh, nampak ke? Adakah anda akan beli kereta mewah jika anda boleh dapat kereta tersebut pada harga kereta sedang biasa? Atau pergi makan di restoran? Video tak share. Tak keluar. Okey, sekejap ya. Alright. Okey, boleh. So, kita nak tengok satu video ni mengenai nutrition tips. Apa dia? Okey, dah keluar. Oh, tak boleh. Boleh dah. Kentang ke? Kentang. Oh, macam kentang tu macam kasih labu. Nampak dia kentang. Terus 30 minit ni roti. Makanan dehidrasi untuk waktu pagi. Waktu pagi. Untuk makan tu. Benar. Okey, itu adalah video macam mana orang kata cara-cara untuk buat makanan-makanan yang nutrisi dan juga sihat orang kata kan. Ya, salah satu idea lah orang Ya, kata. betul. Anda mungkin boleh ambil sebagai contoh kan. Tapi sebenarnya bila kita tengok video tadi kan, rasa macam untuk tengok macam agak untuk konsisten makanan macam gitu agak susah sebenarnya. Mencabar. Sebab kita kalau dekat Malaysia ni kita kaya dengan makanan-makanan. Pagi-pagi dah roti canai nasi lemak. Kan? Jadi benda macam gitu konsisten agak susah tau kelas semua dengan coach ni. Jadi rasa macam aduh disiplin tu betul-betul lah macam mana coach ni dan juga kuat lah. kena kuat lah. Mental kena kuat lah. Okey. Kita Baik, kalau sila coach ni. Yelah, selalu kita nak breakfast yang sedap dicekak. Itulah pasal. Betul. Nampak tanpa minyak tu tadi dibakar semua. Okey, Coach Nil dan juga Coach Mustaqim. Sebenarnya jujur saya cakap sekarang ini dalam keadaan kita dekat rumah banyak work from home, masih lagi ada orang-orang dekat rumah sekarang ni yang bekerja daripada rumah. Sekarang jujur saya cakap saya ada juga buat exercise tau. Okey. Exercise dekat rumah. Maksudnya macam push up, macam duduk dekat tangga tu kan. Lepas tu duduk dekat tangga, konon-konon exercise lah. Yelah, sebab sekarang nak keluar pun takut. Kita rasa was-was dengan keadaan pandemik sekarang ni kan. So apa agaknya exercise yang simple yang boleh kita buat dekat rumah? Mungkin Coach Mustaqim atau Coach Nil nak mula dulu? Kan
So untuk exercise dekat rumah ni, kalau boleh kita pilih yang simple. Coach Mustaqim, mic. Oh, Mic. jauh. Dia biasa Okay. cakap. Alright, untuk exercise dekat rumah ni kita ambil yang kita simple je lah kan. Yang kalau ada equipment kat rumah lagi bagus lah. Okay, so exercise dekat rumah kita boleh tengok, kadang-kadang kita boleh tengok kat YouTube, kita boleh tengok kat Instagram, tapi video-video tu kadang-kadang tak sesuai untuk badan kita. Ada yang untuk beginner, ada yang untuk dah advance. So benda paling simple is saya boleh bagi 3 tips lah. So first kita cari exercise yang sesuai dengan badan kita. Kalau kita rasa tak boleh lompat, so jangan buat lompat, jangan buat exercise yang lompat. Okay, so yang untuk kedua, pastikan kita ada ruang dekat rumah. Make sure ada ruang yang sesuai lah, selesa, jangan ada bucu-bucu meja yang tajam ataupun ada barang-barang yang berbahaya kalau let's say kita tengah bergerak, lepas tu terkena kan. Okay, untuk yang ketiga is boleh buat exercise, saya boleh cadangkan kepada penonton semua untuk buat Tabata. Tabata is only 4 minutes kan, dia ikut lagu je, kita tak perlu nak tengok jam apa semua, just dengar je lagu tu. Dia dah sendiri main kat situ, Tabata. Buat exercise yang boleh, sebab dia Tabata ni dia flexible. You can do any exercise dalam Tabata tu. Only 4 minutes dalam 24 jam, takkan tak boleh buat kan, 4 minutes. Lepas tu 4 minutes tu baru satu set, boleh lah buat 3 set ke kan, 12 minit. 12 minit takkan tak dapat dalam 24 jam kan, dalam work from home 12 minit sahaja. So but you should do exercise kan, sebab kalau kadang-kadang kita jaga makan memang kita boleh kurus, tapi kurus tu bukan bermaksud kita fit ataupun sihat. Kita kena pastikan jantung kita, masa kita semua tu physically fit lah, sebab kita nak buat aktiviti fizikal semua kan nanti. Okey, tapi dekat rumah Coach Mustaqim selalu buat exercise macam mana? Nak tiru. Sebab tengok dari segi badan coach, Mana nampak? helok mana tu. Macam saya kalau dekat rumah, sebab saya ada dumbbell, saya pun saya ada training program lah yang diberi oleh coach saya, so saya akan buat lah exercise yang saya diberilah exercise tu juga. Patut sadar. Gitu. Maknanya kalau main dumbbell tu satu badan boleh sadar macam itu. Boleh, tapi kena weight tu kena tambah lah kan. Kalau macam dekat rumah usually berat tu tak cukup, so memang tak nak. Yelah. Kalau boleh satu badan sadar main dumbbell je, nak beli juga. Okay, coach boleh ni beli dekat rumah. Kita nak tanyalah dekat rumah tu kan. Biasanya coach ni exercise yang selalu coach ni buat macam simple lah untuk wanita-wanita dekat luar sana yang mungkin nak, orang kata nak jaga badan macam coach ni. Okay, kalau saya punya bidang is Zumba, dance, fit apa semua tu. Tapi untuk maintain kan saya punya kerja tu, memang saya adalah buat senaman-senaman ringan, contoh macam Mus cakap tadi tu, Tabata. Okay, kadang-kadang kita dekat rumah tu buat squat, lunges macam tu. Tapi yang simple-simple je, dengan equipment yang simple jugalah. Macam dekat rumah saya ni memang ada dumbbell yang kecil tu, tapi kita pelbagaikanlah cara nak guna. Okay, Coach Mustaqim, ada orang tanya, Tabata tu macam mana exercise-nya? Tabata? Macam mana? Tabata. Okay, so Exercise Tabata. Nama dia Tabata. Yes. So Tabata ni dia 20, dia ikut masa. So 20 second of work, maknanya dalam 20 saat tu kita buat exercise, and then 10 second kita akan rest. Lepas tu dia sambung balik 20, 10, 20, 10, 10 macam tu. Dalam satu lagu lah, dia ada lagu, so dia ada macam-macam. Orang dah buat list tu. Baru tak enjoy. Kau mampu. Play je lagu tu. Nanti dia akan guide kita 3, 2, 1, then go workout, and then 3, 2, 1 break. Macam tu. Tapi tadi kan saya ada baca komen tau. Ada orang tanya, Coach Mustaqim dan juga Coach ni umur berapa?
Ada orang tanya, saya tengok kat tadi betul juga kan. Kadang-kadang kita ni konon bila kita meningkat usia, kadang-kadang kita macam malas kan. Biarlah aku dah tua nak jaga badan buat apa. Saya mindset tu. 24. Wih, muda lagi. Macam coach ni. Malu. Coach ni tanya pasal usia dia tutup kamera. So maknanya kalau kita tengok dekat sini lah, penjagaan badan itu sendiri ataupun exercise itu sendiri bukan bergantung pada umur. Ya kan, bukan maksudnya macam aku dah meningkat usia, aku dah ada anak 3. Tak, sebenarnya ini untuk berpanjangan lah. Yes, okay, sekarang katanya ada satu video, contoh simple exercise dekat rumah oleh Coach Karjun dari Go Coach. Okay, sekejap saya buka. Alright, silakan Coach Rashid. Hello, Best FM listener. Okay, saya share sekarang. Alright. Okay, mulakan dari sekarang. Hello, Best FM listener. This is Coach KJ. I'm the head coach of Kawan Athletics Running Club. So today I'm going to show you 5 exercises, simple one that you can do and you hope to improve your fitness. So the first one, we are going to start with push-up. Push the elbow, face behind. Rapat. Masih kekuatan daripada sini. Second one will be a jumping jack. Alright. The third one will be half squat, working on your quadricep. Ensure that your knee is not going to pass your. Jangan tekuk sorong ni okey je. And the fourth one will be focusing on your core. I call it as a level 1 sit-up. Arm straight, make sure your wrist is going to touch your knee, then come back down. Up, down, up, down. That's a level 1 sit-up. And the last one will be running on the spot. OTS. And there's the 5 simple exercises you can do in your home in fitness. Ciao. Ya. Okay, so masa tu tak kira berapa lama ke macam tak kisah masa tu untuk kita buat exercise tu? Ke memang ada masa dia ke macam mana coach? Maksudnya macam mana? Okay, setiap exercise yang kita nak buat tu mesti ada duration masa dia ke ataupun terpulang dekat kita nak berapa lama kita buat? Okay lah, untuk orang kata recommended tu kalau boleh 30 minutes lah, 30 minutes. Oh, okay. Recommended every day. Okay, Ika. Ya, sebelum ni waktu dia tunjuk, waktu coach tunjuk push up tadi, sebenarnya itu saya pernah buat sebelum ni. Okay, berapa kali dapat? Sehari je. Lepas tu, esok saya pergi ke konti, badan saya macam lenguh-lenguh tau, tak bergerak. Macam tak boleh nak bergerak sebab sakit. Jadi disebabkan itu mematahkan semangat kepada orang yang beginner ataupun orang yang macam saya lah, boleh katakan macam saya lah. Dia sebenarnya untuk tips elak daripada sakit badan bila kita push up, bila kita buat macam senaman tadi tu kan. Ada tak tips? Silakan. Okay. Alright, so untuk sebelum kita exercise, first of all kita kena warm up lah. Dan warm up kita kena stretch. So after exercise kadang-kadang warm up orang buat lah, tapi cooling down tu orang tak buat. So lepas exercise kita kena stretch balik masa ataupun bahagian badan yang kita dah exercise tadi. Lepas tu make sure lepas tu kalau kita nak makan, makan macam protein lah supaya dia boleh recovery balik muscle tu. Sebab yang sakit tu actually sore kan muscle tu, bila muscle tu kita koyak. So kita nak recovery balik. So kena protein kena juga, and then of course stretching lah. Okay. Coach, saya terbaca tau komen tadi. Dia kata macam sekarang ni banyak trend yang mana dekat TikTok ke kat Facebook ke, dia orang banyak bersenam menggunakan skipping kan? Yes. So skipping tu pun membantu juga kan? Yes, skipping membantu untuk lagi-lagi untuk cardiovascular. Berbasikal pun? Berbasikal pun sama.
Ya. Oh, okey. So baguslah. So selama ni saya jogging je. Oh, tak apa boleh. Ada Boleh effort. juga. Boleh kan coach? Selamat tu banyak berani dia. Jogging boleh je. Cuma Okey. kalau nak pelbagaikan lah. Yes. Okey, antara basikal, jogging dan juga skipping. Mana coach rasa macam okey kita perlu tekankan yang mana dulu? Jogging, basikal. Ni Jogging, basikal, skipping. Dia sebenarnya senaman tu kena ikut apa yang kita suka. Kita tak boleh ikut kawan. Oh. Jogging, dia suka basikal. Nanti benda tu takkan jadi seperti yang kita nak. Tapi ikut trend. Beribu aku habis beli basikal. Ikut trend tu boleh juga, tapi kita kena fokuskan apa yang kita minat dulu. Itu yang sebenarnya. Saya nak tambah sikit boleh tak? Boleh, Sebenarnya silakan. coachnya ada mention kan, bila kita buat fitness sukan sebagainya, dia ikut patut umur kan, dia ikut macam keadaan badan dan sebagainya. Jadi kalau orang tu terlalu big size, so adakah dia sesuai untuk berbasikal? Jadi jawapannya tidaklah. Mungkin dia akan merosakkan dia punya lutut dan sebagainya. Jadi mungkin dia boleh berbasikal, tapi basikal dalam keadaan yang low intensity dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia ikut macam coach ni atau coach Mustaqim cakap tadi, dia ikut keadaan badan sebagainya dan juga ikut minat dan sebagainya. Jadi bila dia buat benda yang dia minat, contohnya dia suka berlari lah kan, dan dia suka berlari dan dia buat saja benda yang dia suka benda. Kalau dia kata ikut kawan beli basikal agak mahal lah, sampai beribu-ribu kan, so end up dia akan letak kat rumah lah, lepas tu mungkin poster program dia akan join sekali 2 kali, lepas tu dia tak buat lagi dah. Jadi dia kena ikut faktor yang tadi mention lah sebenarnya. Jadi kalau kita nak try minat-minat ni boleh, cuba try dengan tidak menggunakan duit yang banyak. Jadi kalau kita beri tu free kan, buat free dulu. So kalau kita dah try 5 benda ni free, dan baru kita try to invest on that lah. Itu pendapat saya. Macam Coach Rashid sekarang, kan setiap petang biasanya Coach Rashid akan buat apa? Maksudnya exercise fokus pada apa? Basikal ke? Keeping ke? So basically saya ni jurulatih tenis more than 15 years. Mengajar tenis lah. So tenis. saya mengajar tenis di mana-mana. Mengajar tenis ada portable net. So we bring portable net to Padang dan sebagainya. So the kids play with the ni lah. So macam anak-anak saya, kita orang macam selalu badminton lah. Kita ada portable badminton. Kita pasang kat Padang dan sebagainya. Kita main. Macam tu. Ini ada satu komen dekat Facebook ni, dia kata kalau tips exercise untuk perempuan mengandung. Ini satu soalan yang Ada bagus. contoh tak? Okey, perempuan mengandung. Okay, mungkin daripada questionnaire ataupun yang mana nak tambah? Coach Mus lebih Wanita mengandung. Apa exercise yang boleh dibuat? Alright, actually wanita mengandung ni kalau dekat luar negara, saya tak pasti dekat sini. Tapi kalau kat luar negara, kalau bulan tu dia dah due bulan tu, katanya bulan tu lah dia akan beranak bila-bila je. Usually doktor akan suruh dia lagi macam berzumba. Tak silap ada zumba untuk ladies yang mengandung, betul tak coach? Ni. Cuma dia of course kena jaga dari segi lompatan. Actually resistance training sesuai untuk perempuan yang mengandung lah. Cuma kena tengok dah tier kita panggil tier dah berapa bulan dah sebenarnya. So dia ada fasa yang tak boleh buat exercise. Sebenarnya untuk tak silap berapa yang pertama lah, tier pertama rasanya macam tu. Dia kena nak bulan yang ke-6 kalau tak silap saya baru boleh exercise. Sebab kalau tak kita nak elak kompilasi kan. So exercise yang sesuai untuk perempuan mengandung actually angkat berat pun boleh sebenarnya. Cuma berat tu kena kontrol lah. Berat tu kena kontrol juga. Yang bersesuaian lah. Cuba dapatkan nasihat doktor jugalah. Bukan mereka ada check up kan? Every month, every week untuk sebelum due kan. Selalunya perempuan perempuan yang mengandung ni kita galakkan dia untuk buat jalan kaki apa semua. Yes. Saya nampak Ika begitu fokus. Ada nak rasa nak tambah baby ke? InsyaAllah. Betul sis. Okey, baik. Yoga Kita pun bacakan komen dekat live Facebook kita Go Coach bersama dengan Best FM. Kita nak tanyalah dalam keadaan sekarang ini, pandemik COVID-19, kalau kita tengok juga list-list kematian daripada bunuh diri. Tinggi. Sangat-sangat tinggi coach. Dan kita faham dekat rumah sendiri kita dengan bermacam-macam tekanan dengan kerja, anak-anak, suami dan sebagainya kan,
orang kata memberi tekanan kepada kita. Betul, boleh Dan kita faham juga. Lagi. Ya, dan kita faham juga exercise sangat-sangat membantu kita untuk kita tenangkan diri, untuk kita dalam keadaan marah boleh cool kan. Betul. Dan kita nak tanya coach lah, siapa saja kat sini. Mungkin coach boleh bagi orang kata exercise terhadap tekanan mental dekat rumah. Itu bagaimana? Sukan yang boleh membantu dari segi mental. Kesihatan mental kita. Okay, nak exercise ataupun just tip macam mana? Anything lah. Anything. Alright, so kita ada 7 tips dari kementerian untuk macam mana kita nak berkomunikasi, sebab mental health ni actually dia kena communicate juga kan, daripada person to person. So kawan ke, family members ke. So first thing is kita as a friend, kalau ada orang approach kita kena ambil serius tentang masalah yang diorang alami kan. Lepas tu kita kena luangkan masa untuk dengar masalah diorang, dan kita kalau boleh tak ambil mudah, sebab macam kadang-kadang mungkin masalah dia tu kita mungkin pernah hadap tapi mungkin kecil untuk kita tapi besar untuk dia kan. Mungkin kita pernah hadap tapi benda tu mungkin kecil je untuk kita. Macam dia tu mungkin dah berat sangat dah, so kita tak boleh ambil mudah. And also memperlekehkan lah, sebab sekarang ni mostly kalau saya dengan kawan-kawan saya, kita panggil bahan-bahan lah kan, membahan. Kita suka macam bahan kawan-kawan. So kadang-kadang benda tu mungkin kalau benda tu tak berat tak apa, kalau benda tu berat untuk dia, dia akan bawa ke rumah. Bila bawa ke rumah, kalau contoh tu masalah dalam rumah, dia tak boleh nak luahkan kat siapa-siapa, so dia akan simpan. So itu salah satu membahan ni kita kena tengok jugalah kadang-kadang kan. And then of course kita bila dengar kita kena tunjuk empathy. Dan empathy tu lain lah daripada empathy. Sebab empathy ni kita kena betul-betul dalami dia punya, kita kena ada kat tempat dia sebenarnya. Kita walaupun let's say lah kita pernah macam saya cakap lah, pernah hadap benda tu, kalau boleh kita diam je, kita dengar je. Kita jangan macam aku kena ni kan. Dengar je, sebab diorang nak cerita kan. Kita ni kena dengar je lah. Kita as a good friend, kita kena dengar. Lepas tu of course kita gunakan teknologi yang ada. Kita tengok ada cara-cara, sebab sekarang ni banyak sebab mental health ni makin, bukan dalam Malaysia sajalah, dekat satu negara pun dah makin orang kata worse lah dia punya mental health. Sebab of course sebab COVID kan. So sebelum COVID pun dah ada tu. Ada COVID ni lagi teruk. So tengok banyak researchers ataupun doktor, psychiatrist yang dah letak kat internet. So kita baca lah apa macam mana kita nak cool down from the pressure kan. And then kita as a friend kita kena bagi sokongan. Betul, sokongan penting. Yes, sokongan tu penting. Just be there for him or her kan. Just cakap aku ada kat sini, aku support je apa yang kau buat. As long as dia tak buat benda jahat lah. Hubungan kat arah aku stress dah nak rompak bank ni, alamak. Sebab dia kan. So as long as benda tu okay, kita just sokong kan. And then kita try, kalau kita, sebab kita bukan professional, so kalau boleh kita ajak dia jumpa psychiatrist kalau dah teruk sangat lah. Kalau macam kita kat situ pun dia still macam ni, kita bawa jumpa doktor ataupun pakar yang boleh consult dengan dia. Jangan pendam seorang-seorang, luahkan, kongsikan, minta pandangan, pendapat. Tapi saya memandang apa yang Coach Mustaqim beritahu tadi, itu memihak kepada lelaki yang mungkin sekarang ini tekanan dengan nak cari kewangan dan sebagainya kan, nak fikirkan duit, hutang dan sebagainya. Kahwin lagi kan. Awak kenapa tunjuk saya? Okey, baik. Lepas tu mungkin sekarang ini tekanan tu mungkin dari segi wanita yang berada dekat rumah sekarang ni, yang memang kena kerja lagi dengan anak-anak lagi. Coach ni mungkin exercise itu sendiri membantu kita untuk lebih tenang dekat rumah. Hindar daripada bunuh diri, tekanan dan sebagainya. Kemurungan. Okey, macam saya cakap awal tadi, kita kena gaya hidup sihat tu lah.
kita kena, kalau macam saya sendirilah, saya kena bekerja and then saya kena dekat rumah pun saya kena buat semua macam seperti mana yang DJ cakap tadi tu. Okey. Saya akan ambil satu masa untuk diri saya, sama ada masa like kalau macam saya suka dance. Saya suka menari. Okey. Saya akan ambil selalunya petang malam, kalau saya tak buat kelas saya sendiri, saya akan join kelas orang. Okey, dan masa tu kita bagi tahu lah dekat kita akan bagi tahu macam saya akan bagi tahu dekat husband dan anak saya, okey, mami nak zumba. So you all jangan kacau. Okay, so masa masa tu lah kita orang kata me time kan, Coach ni? Yes, me time bukannya selalu orang kata me time tu spa apa semua, tak juga. Bagi saya, saya exercise pun me time juga. Betul. Dalam masa 1 jam tu, okay, mami nak zumba ke, nak apa ke, mami nak dance. You all duduk dalam bilik ke atau bagi mami space. So dekat situ I akan all out. Saya akan yes, saya akan, kalau saya rasa saya nak jerit lah, tapi tak adalah saya terjerit-jerit. Lepaskan kan benda tu? Yes, saya akan lepaskan. So Release kita punya passion kan? Kita release kan. Okay. Tapi Coach ni, good idea. kalau dekat rumah, maksudnya kalau macam Coach ni ada minta waktu untuk Coach ni bersenam ke, exercise dan sebagainya, maknanya suami yang akan jaga anak? Anak saya dah besar Alhamdulillah. Oh, okey, faham. Kalau saya rasa lah, kalau rakan-rakan saya tu macam yang ada anak kecil apa semua tu, saya minta lah dia untuk jaga anak. Selalunya saya akan bersenam tu dekat dalam satu bilik ke, even bilik laundry pun ada satu space yang kecil pun enough. As long as saya rasa okay, anak saya tak kacau, macam tu. So kepada kaum lelaki, suami-suami kenalah orang kata sama kan. Perempuan juga kami time juga walaupun tak ke spa, tak shopping. Dia senang je, lelaki ni kalau lepas pergi lepak mama pun dah okey dah. Tak ada masalah pun. Tapi kadang-kadang senaman dekat rumah online macam ni pun boleh buat bonding. Sebenarnya saya boleh ajak husband saya, ajak anak saya buka TV besar-besar, okey, buat apa yang kita nak buat sama-sama. Itu pun boleh juga. Enjoy. Sebab tu pentingnya follower ni kena ikut follow Instagram ataupun Facebook Go Coach. Okey, untuk dapatkan informasi tip program-program nak join pun itu lebih menarik sebenarnya. Yes. Okey, baik. Kalau bercakap tentang ini soalan daripada pendengar kita lah dan juga penonton live kita ni, dia nak tanya kepada Coach Rashid sendiri. Kalau anda kata pihak-pihak sekolah dekat luar sana nak panggil Gold Coach untuk datang memberi orang kata motivasi dekat dia orang, memberi semangat dekat dia untuk terus bersukan, boleh ke Coach Rashid? Boleh, Alhamdulillah. So far banyaklah corporate, contoh Petronas ke sekolah-sekolah, school panggil kita. Dan kita akan bagi coach-coach yang contohnya macam dekat Petronas sendiri tu kita panggil pelari negara, bekas pelari negara tu, Watson Nyambek sebagai one of the speaker tau. So memang akan ambil yang level-level semua professional and above. So bila dia orang tunjukkan balik dia orang punya effort untuk negara dan sebagainya, sebenarnya menggalakkan budak-budak ni not only become an athlete sebenarnya, untuk ada gaya hidup sihat kan. Jadi walaupun sampai sekarang kalau kita tengok atlet negara kita, almost semua mereka menjaga kesihatan mereka. Sampai walaupun dah tua pun dan still gaya hidup sihat. Sebab kita nak galakkan sukan ni untuk semua. Dan kita punya campaign basically campaign terbaru iaitu Sports for Life. Maknanya Sports for Life, Tennis for Life, Zumba for Life, Fitness for Life. So everything is active for life. So kalau kita tak aktif, kita tak boleh hidup lah. So masuk kubur lah macam tu. Jadi kita nak make sure that semua orang aktif. Selagi kita hidup, kena aktif walaupun naik tangga dan sebagainya. Betul. Okay, katanya ada satu video ni untuk release stress. Ada satu video kan dari Coach Ellie. L. Coach L. Okay, kita buka. Alright. Okay. Okay, and I, Go Coach and Best FM listener. Okay, I'm Coach Ellie. So hari ini I akan membuat beberapa workout routine, simple workout routine yang boleh buat di atas sofa di rumah. Okay, kita buat dalam ceria. Okay, so nanti sejak
kepada anda semua video macam mana nak buat senama-sama, antara senama-sama yang boleh dibuat di dalam rumah ya. Okay? Kita menggunakan couch, kita boleh gunakan sofa untuk jumping, ranjang. Okay, apps workout bagus untuk core, sebelah kaki atas dan bawah, maintain position supaya tak jatuh. Next ialah tricep dip. Pastikan posisi kedua-dua tangan adalah stable di sofa. Dan tricep you dip atas dan bawah. Kat rumah aku boleh buat. Nampak? Dekat sofa. Okay, next workout ialah simple squat. Ini bagus sangat untuk beginner. So kalau siapa rasa macam tak buat squat, okay. Next one is lunges. Okay, lunges sangat bagus untuk glutes, membentuk glutes you. Simple juga, bila-bila masa boleh buat. Right, pastikan posisi kaki belakang tu stable. Okay, buka secara luas kaki di depan. Pastikan tapak sama rata jangan angkat tapak kaki. Okay. Next workout routine, ini kalau sesiapa yang rasa nak go a bit hard lah untuk upper body workout, buat simple push up, sofa push up, okay. So you boleh buat as much as you can. You rasa betul-betul macam apa, you punya upper body tu, tekanan di punya belakang body. Next, the last workout routine ialah untuk abs, cycle, front cycle ke. So exercise macam tu pun boleh buat dekat rumah. Betul? Alright. Okay, kadang-kadang kita ni kan macam kita tengok daripada awal tadi sampailah sekarang ni kan video mereka sorang-sorang je, kadang-kadang sedu lah dia selesai sorang-sorang kat rumah, rasa macam bosan lah, tak ada hiburan pun. Kan ni ataupun Coach Rashid sendiri lah kat rumah untuk tambah orang kata keseronokan untuk kita minat lagi exercise tu. Orang kata enjoy, jadi kerja fun. Kau mana tahu pasang lagu kuat-kuat, pasang lampu lilak-lilak kan. Ada tips lah kita nak minta. Mungkin ada daripada Coach Mustaqim. Coach Mustaqim? Coach Mustaqim. Sila. Tak kisah. Mungkin Coach Rashid nak bagi sikit tips. Okay. Sila. Tak dengar Coach. Coach pun tak dengar. Coach Rashid dulu lah, silalah. Hello. Coach Rashid dulu. Saya tak dengar pula tadi. Alright, maksudnya bersukan secara berjemaah lah. Krono. Untuk dapatkan orang kata enjoy fun. Right. Okay, basically dia ada banyak kaedah lah. Basically memilih coach yang betul, yang fun. Macam basically coach Zumba, coach ni sebenarnya saya selalu ambil dia. Walaupun saya go coach, saya ambil dia untuk my family. So basically ada kakak saya, wife saya, anak saya, sebab dia ada banyak lagu-lagu dan dia punya cara tu agak fun. Walaupun kakak saya agak besar sikit atau wife saya skinny sikit, tapi kaedah ataupun cara coach ni mengajar tu dia tak terlalu stress. Dia low intensity tapi dia fun. Jadi orang macam kalau macam setengah jam pun dah habis macam itulah. So kita macam dah habis lah. Jadi kita rasa macam, dan coach ni dia ada rehat. After macam 3 minit dah rehat, water break, 2 minit rehat sekejap, sambung balik. 3 minutes and then 10 minit and then rehat lagi 2 minit sebagainya. Jadi dia ada berkala. Jadi kita tak rasa stres, dan cara coach ni buat tu dia macam fun. Bagi saya memilih jurusukan untuk buat secara online sangat penting, ataupun offline lah. Jadi ada juga buka YouTube dan sebagainya. Jadi bagi saya adalah memilih sukan ataupun kaedah yang seronok tu adalah penting lah untuk bagi semua level happy pada waktu itu. Okay, coach ni macam mana? Ya saya. Tambahan untuk maksudnya macam funnya dekat rumah, boleh rasa macam relax, rasanya lebih menarik dekat rumah. Ada tips tak? Okay. Jadi kita lakukan aktiviti bersama dengan family ke kan? Exercise bersama dengan family ke? Okay, tips dia yalah, kita bersukan tu selain kita nak sihat, kita nak fun juga, nak release apa semua tu. So kalau macam saya, cara saya mengajar selalunya saya akan interact dengan saya punya student. Even kita dalam Zoom atau secara online pun saya akan interact lah. Okay, once saya buat, saya tunjuk, saya tanya, okay ke tak okay? Kalau tak okay, you tak boleh ikut macam ni, okay, kita bagi option. Option yang
yang memudahkan saya punya ni lah, saya punya crowd apa semua tu. Jadi itu penting juga. Betul. Setiap orang ada cara tersendiri untuk kita lebih setiap orang fun ada cara apa yang sendiri. kita buat. Maknanya cara berbeza. Yang penting buatlah apa pun Yang untuk kita penting seronok. Yes. kita minat, kita enjoy, bukan dipaksa. Bukan ikut trend semata-mata. Betul. Nampak. Okey, baik. Okey, kalau kita tak baca dekat komen-komen dekat Facebook ni kan macam mungkin mengajuk lah kita punya follower kan. Silakan. Okey, ada yang tanya daripada Farah ni, dia kata nak beli makanan yang swap untuk diet tapi tak tahu nak beli apa. Dekat luar lah. Sebab kadang-kadang kita kerja tak sempat nak masak sendiri, nak masak pun kadang malas. Dalam masa yang sama dia nak diet. Okay, nak diet. Ha. Okay. Soalan yang menarik siapa? Dengan Malaysia, kita tahu Malaysia makanan dia macam mana kan? Okay, so kita boleh first ni kalau kat mamak lah. Paling simple je, kita boleh ambil Tandoori chicken. bukan tosai, apa tu, chapati. Chapati. Kita kalau mamak, siapa yang suka lepak mamak kan, balik kerja lepak mamak, kita boleh ambil chapati, kita ada telur setengah masak kan. So kita ada ayam tandoori. Yang ambil ayam goreng dia, ayam tandoori dia. Okay. Kalau try cari ayam yang bakar lah kan, dekat kedai. Cari kedai yang boleh ada ayam bakar. Lepas tu ada satu lagi cara, saya punya master trainer ajar. Okay, you can ambil whatever food lah, ayam ke ikan ke apa, but then minta mangkuk air panas dan rendam dia. Tu kalau betul nak diet lah. Rendam dia. You ambil je apa-apa makanan, ayam ke ikan ke apa ke, tapi bila kat kedai tu minta mangkuk air panas bukan air suam ke apa, air panas, dan rendam makanan tu. Rendam makanan tu. Rendam dia. So nanti you can see. Yes, you can actually see dia punya minyak naik tau. Rendam macam basuh ayam tu. Macam tu. Kalau let's say lah tak ada sangat kan. So tak apa, ayam goreng pun ayam goreng lah. Letak dalam air panas tu. Itu rendam lah dalam 30 seconds lah. Itulah. Tapi rasa dia pelik lah. Rasa dia pelik sikit lah. Rendam makanan dalam air suam, air suam mana. Kena kuat lepas ni ya. Kalau macam tu, kalau macam Maggi kan dah Rendam. dah sentiasa rendam kan. Tu tak sihat. Tak sihat. Fast food. Okey, Coach ni macam mana? Kalau macam Coach ni, kalau macam yelah sebagai wanita yang mana kita nak diet, dalam masa sama kita lapar, kita balik kerja tak sempat nak masak kan. Nak cari makanan diet. Ya, kadang-kadang perempuan ni bila lapar emosi dia tak stabil. Okay, kalau macam saya selalu tetapkan satu hari tu berapa kali saya makan. Okay, 5 kali tu. Breakfast, lunch, snack, dinner, lagi satu apa? Kira snack lah, snack time. Okay, saya tetapkan waktu untuk makan tu, and then bila waktu makan tu saya akan makan. Jangan skip langsung. Sampai waktu makan tu saya akan makan. Okay, tapi portion makanan tu yang berbeza. Okay, like breakfast, okay, saya tak adalah ambil nasi lemak ke kalau saya tengah diet lah. Ada masanya saya macam okay je, saya santai je, saya nak makan nasi lemak, saya bedal je kan. Okay, bila saya tengah dalam mood diet tu, okay, saya akan makan makanan yang betul-betul berkhasiat, kurang minyak apa semua tu lah, basic yang macam tu. Tapi waktu makan tu pun saya kena jaga juga. Lepas tu kalau snacking tu saya memang akan saya jarang lah makan potato chips ke atau macam mana tu. Kita akan ambil snacking yang berkhasiat jugalah, like fruits. Selain fruits, kacang. Yes. Lepas tu lagi satu, saya suka macam kalau makan kacang tu, saya suka macam makan like badam tu, you makan sikit-sikit, macam sebenarnya kita punya mind tu kita nak makan,
kita lapar. Oh, Kita macam kenyang. Awak boleh. Saya dah masuk terus dalam mulut. Oh tak. Yang kita senang macam Sikit gitu. sikit. Satu malam tu kita kunyah sikit-sikit macam kita makan kuaci. Tapi kuaci tu faham, tak faham. habiskan satu paket kan. Padang Ya, tu sikit je lah. Alright. Satu tip yang berguna sebenarnya Ya, betul. saya rasa bila kita ni bersama dengan coach-coach yang ada dekat Go Coach ni. Banyak ilmu yang kita dapat. Banyak Betul. tips yang kita orang kata boleh gunakan untuk seharian kita. Ya, sebenarnya kita tak nak habis kat sini sebenarnya. Mungkin kita punya follower ataupun kita punya yang menonton sekarang ini pendengar-pendengar Best FM yang mana selepas ini nak join lagi bersama dengan Go Coach. Lepas ini macam mana ya? Coach Rashid dah tak ada dah. Hilang dah. Coach Rashid. Coach Rashid ataupun Dia ada. sesiapa lah Mustaqim ke ataupun Coach Nim ke silakan. Macam mana nak join? Okay, untuk join Go Coach. Ya betul. Okay, untuk join Go Coach tadi macam yang Coach Rashid bagi awal-awal tadi tu kita ada apps dia. Sekejap, saya check balik dia punya website dia tu. Ataupun kita boleh Google Go Coach, Ya. dia akan keluar website dia. Oh, Dia punya website tu Senang memang sangat. sangat menarik lah. So dekat situ memang kita ada training, kita ada coach, kita ada program-program daripada Go Coach, semua ada dekat situ. Okay. Alright. Okay, jadi untuk anda dua semua yang menonton sekarang ni ataupun pendengar-pendengar kita Ya. yang mungkin selepas ni terlepas dengan live ini boleh tengok kembali dan boleh pergi ke website Go Coach, type je dekat Google. Ya, nanti keluar Dan dah. ada ya, dan boleh sertai di mana sahaja anda berada. Boleh sekarang ni dah senang dah. Ya. Dah boleh live, boleh exercise dekat rumah dan sebagainya. Dan ikuti juga langkah-langkah yang dibagi oleh Go Coach. Tips pemakanan, tips kesihatan Kesihatan, dan ya. semua lah ya. Ya. Okey. Jadi Masuk. Coach Rashid ada apa-apa lagi nak tambah? Alright, sebab tadi ada kita punya pendengar ataupun penonton Tanya. tanya macam mana nak join. Sorry, boleh pergi ke website kita gocoach.my dan boleh contact kita, email ada WhatsApp dan sebagainya, boleh bagi tahu kita. Kalau katakan ada sukan yang tidak ada dalam tu, boleh bagi tahu dan kita akan adakan di tempat anda. So kita make sure that the coach basically within 15 km radius within your area lah, macam tu. Alright. So selepas ni tiada alasan lagi untuk anda tidak sihat. Betul. Tiada alasan lagi untuk anda lemah pagi-pagi. Lemah. Kan? Dan kenalah jaga kesihatan anda dari segi fizikal, Ya. mental dan juga kesihatan pemakanan anda. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Coach Rashid, Coach Mustaqim dan juga Coach Nim kerana sudi bersama dengan kami di Go Coach S Best FM. Yes. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. All the Ya. best untuk Go Coach. Nanti kita akan bersama-sama. Nanti kita dah boleh bersama nanti, dah boleh buat program. Kita akan sihat sama-sama. InsyaAllah. Okay. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you.